Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Februari 2022 meningkat 50.1%, iaitu 2,251.1 juta ringgit. Manakala perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Februari 2022 meningkat 0.7% berbanding bulan Januari 2022. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan jumlah ekspor meningkat 54.8% tahun ke tahun kepada 1,447 juta ringgit berbanding Februari 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara, diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Februari 2022 adalah Jepun, diikuti oleh Australia dan Republik Rakyat China. Komoditi ekspor terbesar ke negara Jepun adalah bahan api galian. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 804.1 juta ringgit pada Februari 2022 berbanding Februari 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan kimia. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang 58.6% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah Kazakhstan, diikuti oleh Iraq, Australia dan Singapura dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan, pada bulan Februari 2022, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi bulan Februari 2022 boleh didapati melalui laman sesawang deps.mofe.gov.bn. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mac 2022 meningkat sebanyak 3.8% tahun ke tahun berbanding bulan Mac 2021. Peningkatan itu selaras dengan peningkatan harga bukan makanan dan harga makanan dan minuman ringan yang masing-masing 3.9% dan 3.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan IHP bagi bulan Mac 2022 bagi perubahan bulan ke bulan meningkat 0.9% berbanding bulan Februari 2022. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.6%, manakala indeks bukan makanan meningkat 1.0%. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 18.1%, pengangkutan 6.0% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.1%. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga insurans kenderaan. Manakala peningkatan dalam pengangkutan disebabkan kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan. Kenaikan harga sewa kediaman dan penyelenggaraan serta pembaikan tempat kediaman mendorong kepada peningkatan harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti harga minyak masak sebanyak 27.5%, daging ayam 8.5% dan ikan segar 7.7%. Kenaikan harga minyak masak terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga bahan input minyak sayuran dan minyak sawit. Manakala bagi daging ayam, kenaikan harga antara lain disebabkan oleh peningkatan kos makanan ternakan ayam.
Laporan penuh IHP bagi bulan Mac 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Program ekonomi Brunei yang diadakan baru-baru ini mampu menjadi wadah yang memacu bersama-sama sektor swasta dan awam ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 di samping menyokong matlamat kerajaan bagi pemulihan, kelestarian dan pendigitalan dengan melibatkan komuniti perniagaan tempatan dan antarabangsa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa merasmikan program berkenaan secara maya menekankan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tidak boleh dipandang ringan dan membentuk lebih 97% dari jumlah keseluruhan perniagaan dan menyediakan pekerjaan kepada lebih separuh jumlah tenaga kerja dalam negara-negara ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Lebih 300 peserta dari seluruh Asia Pasifik mengikuti bengkel yang dihoskan oleh ASEAN dan ABAC bagi Brunei dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pengusaha mikro, kecil dan sederhana tempatan berpeluang melebarkan lagi perniagaan mereka melalui Forum Usahawan Melayu Brunei dengan tajuk 2035 Peniaga Melayu Satu Ilusi atau Realiti. Forum sehari Anjuran Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB ini antara lain bertujuan membincangkan cara para pengusaha merealisasikan wawasan Brunei 2035 serta menghidupkan ekonomi negara. Projek Tunas merupakan pertumbuhan program keusahawanan yang disediakan kepada golongan asnaf dan sasaran di bawah program pembangunan modal insan menerusi inisiatif Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Projek tersebut menyediakan ruang niaga di bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai inkubator perkembangan perniagaan kepada usahawan-usahawan di bawah kerjasama Whole of Nation Approach pihak kerajaan dan BIBD menerusi pelbagai program pembangunan keusahawanan. Dari berhasilnya tanaman Japanese muskmelon, syarikat Growpoint mengembangkan perniagaannya ke fasa kedua dengan membina 40 buah rumah hijau untuk tanaman cili bagi memenuhi permintaan negara. Bertapak di kawasan kemajuan pertanian Tunku sejak 2018, syarikat ditubuhkan kerana untuk menyahut seruan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengenai kepentingan sektor pertanian dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan juga kepentingan sekuriti makanan bagi memastikan bekalan asasi negara mencukupi. Di fasa kedua ini, syarikat bekerjasama dengan 20 pengusaha yang mana merupakan petani kecil-kecilan di keluasan 20 hektar. We help them to promote their products by giving them a trading platform where they can access our current customers internationally and both locally as well. Yeah. So what we do is because our lot D1 is already quite established with the local market, we help them to do the marketing and we help them to do the sales and delivery as well. Pada bulan Januari, syarikat ini telah menghasilkan 7 tan cili dari 8 buah rumah hijau yang mana tanaman dilakukan secara berperingkat. Pada masa ini, syarikat hanya menjual hasil ladang di pasaran tempatan. Syarikat ini juga tidak terlepas dari berdepan pelbagai cabaran, antaranya kos harga barang mentah yang meningkat sewaktu pandemik.
We came here doing a pilot project for these 40 greenhouses with associates. We really were just hoping for the best and hoping that it works. Pengusaha yang bergabung dengan syarikat tersebut turut memainkan peranan untuk memastikan tanaman dalam keadaan yang terjaga semasa peringkat permulaan sehingga mengeluarkan penghasilan yang lebih tinggi. Tugasan harian saya adalah memastikan segala tanaman keadaan baik, pokok-pokoknya terhindar dari penyakit dan kalau ada pun penyakit akan segera dilaporkan. Pada masa ini saya mempunyai dua buah rumah perlindungan atau greenhouse. Bagi tugas harian saya adalah pertama memastikan setiap pagi membuat pemeriksaan untuk memastikan sekiranya ada permasalahan di dalam greenhouse. Tugas harian saya adalah memantau pertumbuhan tanam-tanaman, memeriksa paras air serta tahap kemasaman air (acidity). Selain itu, di tahap awal tugasan juga termasuk pruning untuk memastikan tanaman tumbuh dengan lebatnya.